Buletin Didik 30 April bersama saya Nur Halifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak pentadbir dibenarkan menutup sekolah jika cuaca panas berada pada tahap amaran 2 iaitu suhu tertinggi melebihi 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Itu antara garis panduan ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM susulan situasi semasa gelombang haba di beberapa lokasi seluruh negara ketika ini. Siaran garis panduan dan perkeliling berkaitan situasi itu dikeluarkan dan ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisa Suhaili bertarikh 28 April 2023. Menerusinya, institusi pendidikan di bawah KPM termasuk sekolah dibenarkan ditutup jika kawasan mereka diisytiharkan mengalami gelombang haba oleh Met Malaysia. Selain itu, semua aktiviti luar perlu dihentikan jika suhu harian berada pada tahap amaran pertama 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Antara aktiviti luar yang tidak sesuai dilaksanakan ialah merentas desa, perkemahan, kawat, sukan dan permainan luar bangunan serta pertanian. Menurutnya lagi, pentadbir perlu sentiasa memantau status suhu harian bagi cuaca panas setiap hari di daerah masing-masing yang dikeluarkan Met Malaysia. Mereka juga perlu memaklumkan penutupan kepada pendaftar dengan serta-merta bersama surat sokongan. Ibu bapa atau penjaga juga perlu dimaklumkan berkaitan penutupan atau pembukaan institusi pendidikan atas sebab status suhu harian dengan segera. Menurut perkeliling sama, pentadbir juga perlu menetapkan tarikh hari ganti persekolahan dan memaklumkannya kepada pendaftar. Di Sabah, sebarang keputusan mengenai cadangan melanjutkan cuti persekolahan berikutan cuaca panas akan dibawa untuk perbincangan di peringkat Kabinet Negeri. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah yang juga Exco Pendidikan Negeri Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata perkara itu turut dipanjangkan ke peringkat Persekutuan dan Jabatan Pendidikan Negeri. Ini juga kita akan bincang dengan pihak dari federal dan pihak kementerian di sini. Dan kita akan bincang juga di peringkat kabinet apa-apa keputusan berhubung dengan sekolah kita. Selain itu, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan pejabat pendidikan daerah untuk mendapatkan pandangan selain makluman berkaitan pendidikan. Perkara itu turut mengambil kira situasi semasa statistik COVID-19 dan satu kes kematian membabitkan batuk kokol yang direkodkan di negeri itu. Susulan cuaca panas melampau di Kelantan, Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK mengagihkan lebih 500 botol air minuman dan 1,000 pelitup muka secara percuma kepada pelajar sekolah Sri Wakaf Baru di Tumpat. Usaha itu dipuji oleh pihak sekolah dan ibu bapa yang mengharapkan lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO membantu. Air minuman dan pelitup muka berkenaan diberi di luar sekolah sekitar jam 1 tengah hari ketika pelajar mula bergerak pulang selepas tamat sesi pelajaran. Alhamdulillah lah, terima kasih kepada NGO yang bagi air sebab budak-budak sekarang perlu air yang cukup lah. Apabila mereka pulang dari sekolah, memang kemungkinan murid ada kehabisan air kan, walaupun mereka bawa air ke sekolah. Saya memang bekalkan satu botol air yang besar lah untuk anak saya. Jadi dia akan minum waktu bila dalam kelas, waktu rehat dalam kelas pun saya pesan suruh minum air banyak. Baguslah. Baguslah. Terima kasih. Terima kasihlah pada badan NGO lah. Sekarang ni memang pandai ada beritahu cucu supaya minum banyak. Memang ada lah. Saya bagi tahu cucu kadang bawa air lah, air masak. Jadi memang sekarang ni memang panas. Memang panas lah. Tidur malam panas guna kipas ke aircon gitu. Saya suruh dia orang bawa air. Terutama sekali kan saranan daripada kementerian, kalau boleh suruh bawa air lah untuk elakkan daripada dehydrate. Kalau boleh bukan setakat untuk hari ini saja, kalau boleh untuk kemudian hari lah. Kalau boleh satu lagi, kalau boleh pihak sekolah lah kan, kalau dia boleh menyediakan satu tempat kan untuk air kosong untuk budak-budak ambil untuk refill ke, dia orang bawa dia punya botol air tu kan, kalau boleh ada tempat untuk refill lah. I think this project is a very brilliant idea because humans, especially students, needs to drink the right amount of water each day.
to keep themselves hydrated. And I think it is very understandable that they give out these free water bottles and these masks for people because of the current situation right now. Sementara itu, MTRK akan mengedarkan air botol percuma kepada 10 sekolah sekitar Tumpat dan Kota Baru dalam usaha membantu mengurangkan masalah kesihatan akibat panas melampau. Kita insya-Allah kita akan bergerak lagi ke tempat-tempat sekolah yang kita akan pergi, dan kita juga mohon kepada NGO ataupun badan bukan kerajaan yang boleh sama-sama untuk membantu menghulurkan sumbangan air mineral ini supaya mereka semua dapat mendapat air cukuplah pada musim yang agak panas melampau sekarang ni. Baru-baru ini, negara dikejutkan dengan 2 kematian yang disahkan akibat strok haba, membabitkan seorang bayi perempuan berusia 19 bulan dan kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun di Kelantan. Semua klinik kerajaan dan swasta di Melaka diminta bertindak segera sekiranya terdapat aduan mengenai kes strok haba membabitkan masyarakat di negeri itu. Timbalan Esko Kesihatan Negeri Siti Faiza Abdul Aziz berkata ia bagi membendung kejadian tidak diingini khususnya membabitkan warga emas, bayi dan kanak-kanak yang juga individu berisiko tinggi diserang strok haba ketika cuaca panas melampau yang melanda negara ketika ini. Saya menyarankan, saya menyeru pada semua klinik-klinik kerajaan mahupun swasta agar bersiap sedia di mana kalau ada apa-apa sahaja permasalahan ataupun apa sahaja aduan di peringkat masyarakat setempat supaya kita lebih bersiap sedia. Beliau ditemui pada majlis rumah terbukanya di Sungai Rambai semalam. Katanya setakat ini tiada kes direkodkan mengenai serangan strok haba membabitkan penduduk di negeri itu. Namun beliau akan mendapatkan laporan terkini pada mesyuarat bersama Jabatan Kesihatan Negeri Selasa nanti. Betapa besar pengorbanan insan bernama guru meskipun masih dalam mood raya, mereka sepakat bergotong royong menambah keceriaan kawasan sekolah. Amalan murni yang dilakukan guru sekolah kebangsaan Datuk Wan Kemara di Changlun, Kedah menghiasi segmen aktiviti minggu ini. Aktiviti mengecat dan bertukang dilakukan sekumpulan guru lelaki yang diberi jolokan hero pujaan sekolah. Mereka diketuai Guru Besar Muhammad Nizam Saidin. Ketika ditemui siang tadi, mereka bergotong royong mengecat dan mendekorasi bilik kor kemara sekolah yang sebelum ini pernah memenangi anugerah kecemerlangan kurikulum peringkat kebangsaan. So dengan cara tu kita sentiasa tambah baik, tambah keceriaan untuk bila murid naik ke sekolah nanti mereka akan sentiasa akan nampak pembaharuan di sekolah ni. Jadi menarik minat muridlah untuk datang ke sekolah. Hasil kerja tangan kumpulan guru ini begitu mengagumkan. Mereka turut bertukar membina sebuah cube gergasi yang boleh berputar dan diletakkan di laman minda sihat sekolah. Bukan itu sahaja, idea kreatif guru turut membina sebuah tempat penyimpanan buku atau book nest untuk mendidik murid dengan amalan membaca. Melalui hasil pertukangan, meja dan kerusi yang rosak dapat dibaiki sendiri sekaligus menjimatkan kos dan memberi keselesaan kepada murid untuk belajar. Syukur Alhamdulillah, di samping menjimatkan kos, yang kedua kita dapat bantu sebab kita nak tunggu peruntukan daripada pihak Kementerian Pendidikan. Dia agak lambat sikit, macam kerusi meja tu dia nak sampai lambat. So kita ambil inisiatif mana-mana meja, kerusi yang boleh kita baiki, kita akan baikilah. Jadi murid pun akan ada rasa selesa. SK Datuk Wan Kemara mempunyai 13 blok bangunan dengan 8 darinya adalah blok pengajaran dan pembelajaran PDP.
Kesemua blok bangunan di sekolah ini telah dicat dengan 16 lukisan mural pelbagai tema membangkitkan suasana ceria dalam kawasan sekolah. Melalui transformasi itu, jumlah murid kini bertambah kepada 1,347 orang termasuk pra dan murid di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI. Sambutan Syawal lebih bermakna apabila 100 bekas pelajar Sekolah Menengah Tengku Bariah Kuala Terengganu meraihkan 10 guru mereka sempena Majlis Hari Raya Aidilfitri. Majlis bertujuan merapatkan ukhuwah dan julung kali diadakan setelah hampir 40 tahun mereka meninggalkan alam persekolahan. Bekas guru sekolah berkenaan mengakui berbangga kerana ramai bekas pelajar mereka berjaya dalam karier masing-masing. Selain itu, dalam kalangan bekas pelajar meneruskan perjuangan mereka sebagai pendidik. Bagi mereka, itulah hadiah yang paling bermakna bagi seorang guru apabila dapat berkongsi kejayaan dengan anak-anak didik sendiri. Seorang cikgu ni, apabila ada pelajar dia, murid dia jemput, ada balik reunion pagi ni, dia rasa sangat besar hatilah. Kerana kita rasa anak murid kita masih ingat pada kita. Yang penting tu masih ingat tu. Jadi apabila kita rasa kita diingatlah kita juga pada murid kita. Kita rasa nak tengok dia ada berubah banyak perkara. Ada yang berjaya di sini, berjaya sana dan sebagainya lah. Tapi Alhamdulillah saya pelajar kita di Tubari hari tu berjaya lah dalam kerjaya masing-masing lah. Dan kita sebagai manusia ni yang beriman mesti taat pada orang tua, menghormati pada guru-guru, bekerjasama dalam masyarakat, menjayakan apa-apa aktiviti yang dianjurkan seperti malam ini. Alhamdulillah, saya amat begitu berbanggalah kerana dapat bersama-sama dengan pelajar yang setelah mengajar daripada tahun 80-an lagi sehingga inilah saya dapat berita. Majlis sambutan Aidilfitri ini menggabungkan bekas pelajar dari tahun 1981 hingga 1985. Alhamdulillah kami dapat berjaya mengadakan majlis ukhuwah, perjumpaan bertemu mata setelah tidak berjumpa selama lebih kurang 35 tahun hingga 40 tahun. So syukur Alhamdulillah hari ini kami dapat berjumpa balik semua bekas-bekas pelajar SMTB dan juga bekas-bekas guru yang dah bersara lah. So syukur Alhamdulillah, semoga program ini akan diteruskan daripada tahun-tahun akan datang. Berhias cantik berseri hari ini. Biarpun terjejas hampir 2 tahun dek pandemik COVID-19 yang melanda negara, semangat pelukis jalanan di Pasar Seni Ibu Negara tidak pernah luntur. Malah hikmah daripada gigih berdepan cabaran, lokasi tumpuan pelancong itu semakin kembali dikenali menerusi media sosial. Bukan saja menjadi tumpuan pengunjung tempatan, malah diiktiraf pelancong asing. Artlin, sebuah galeri seni yang terletak di Pasar Seni Ibu Negara. Lokasi tumpuan pelancong ini menghimpunkan ramai pelukis potret dan landscape. Berbeza ketika pandemik COVID-19 sebelum ini, kawasan ini kembali hidup. Paling seronok apabila tinjauan melihat kehadiran semula orang ramai, terutama pelancong luar dan dalam negara memenuhi kawasan Artlin. Difahamkan, sekurang-kurangnya 7 pelukis jalanan kini kembali bernafas selepas terjejas dek pandemik lalu. Antaranya pelukis versatile ini yang bersyukur karya seninya kembali mendapat sambutan. Alhamdulillah ada nampak perkembangan positif lah. Ada turis pun ada seorang dua datang kan. Sebelum PKP memang kira okey sangatlah kan. Turis pun banyak kan. Tak cukup tangan lah nak lukis macam tu. Kira sibuk lah. Dah mula nampak sinilah positif lah. Turis pun dah ada masuk kan. Tapi tak adalah macam dulu kan. Cuma nampak beza lah. Selain penghasilan potret, Hodri sinonim dengan lukisan teknik naif yang mana elemen keharmonian kehidupan di Malaysia diterapkan dalam lukisannya. Kongsinya, khidmat tempahan lukisannya kini semakin meluas terutama menerusi dalam talian dengan tempahan diterima dari peminat seni di lebih 30 negara luar. Pengalaman sama turut dikongsi pelukis ini yang mula mencuba sesuatu yang baharu dengan media sosial.
Banyak bantu sebenarnya, banyak bantu sebab apa, bila kita propose kita promo dalam social media kan, benda tu dia datang sendiri. Lepas tu kita bagi servis juga, macam masa PKP tu kita boleh hantar guna Lalamove, Grab semua. Jadi benda tu memudahkan customer lah. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Sebab kalau ikutkan sekarang masa Covid tu dia membantu banyak bila kita guna social media. Banyak bantu. Dan kita buat kat rumah je. Dengan adanya media sosial, penjualan seni lukisan menjadi lebih meluas dan tidak hanya bergantung secara fizikal. Bahkan tumpuan peminat seni kini mampu digapai sehingga ke peringkat antarabangsa hanya menerusi tempahan digital. Art Lane di Pasar Seni Kuala Lumpur dibuka setiap hari bermula jam 10 pagi hingga 8 malam. Jenama fashion antarabangsa Louis Vuitton mengadakan pertunjukan fashion pramusim luruh pertamanya semalam. Pertunjukan berlangsung di Jabatan ikonik di Seoul, Korea Selatan, ibu kota peneraju pasaran mewah dunia. Barisan model berjalan di sepanjang Jambatan Jamsu sejauh 795 meter berlatar belakangkan pemandangan indah Sungai Han yang terkenal di waktu malam. Jambatan ini ditutup kepada aliran trafik selama 24 jam untuk tujuan itu. Salah satu set peragaan direka oleh pengarah Squid Game, Hwang Dong-hyuk. Malah pertunjukan dibuka oleh model dan pelakon drama bersiri Netflix itu, Ho Yeon-jong. Acara dihadiri nama-nama besar fashion dan selebriti dari Korea Selatan serta luar negara. Antaranya anggota kumpulan New Jeans Hain yang juga duta Louis Vuitton, kumpulan Le Sserafim, Kim Min-gyu 17 dan pelakon Ro Yun-so. Pelakon dan pengacara Shah Al-Yahya antara selebriti yang terpilih mewakili Malaysia. $40 pingat emas, 37 perak dan 64 gangsa. Itu sasaran kutipan pingat kontingen negara kesukan SEA Kemboja 2023 yang diumumkan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh petang tadi. Beliau melihatnya satu sasaran yang realistik, malah optimis atlet negara mampu menuai lebih pingat daripada yang ditetapkan. Dalam menetapkan sasaran pingat kali ini, Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia telah mengendalikan sesi libat urus bersama semua persatuan sukan kebangsaan yang bertanding di Sukan SEA kali ini. Tambahnya, selain mengumpul data terkini kemampuan atlet pesaing dari negara lain, ia juga mengambil kira keputusan negara penganjur Kemboja yang tidak menyenaraikan 57 acara daripada Sukan SEA Hanoi, Vietnam. Ia menyaksikan negara hilang potensi 18 pingat emas, 16 perak dan 30 gangsa. Malaysia kali ini hanya mengambil bahagian dalam 33 daripada 36 jenis sukan yang dipertandingkan di Kemboja. Daripada jumlah itu, Malaysia akan menyertai 340 daripada 582 acara dipertandingkan. Tegas Hannah, sasaran 40 pingat emas itu juga lebih menjadi keutamaan berbanding menamatkan saingan negara di kedudukan 5 teratas secara keseluruhan. Kontingen negara disertai 677 atlet dengan 440 atau 65% daripadanya membuat penampilan kali pertama di Tamasya Dwi tahunan itu. Untuk Tamasya kali ini, Datuk Muhammad Nasir Ali tampil selaku chef de mission. Manakala atlet karate R. Shamindran diberi penghormatan selaku pembawa jalur gemilang. Pada edisi terakhir Sukan SEA di Vietnam tahun lepas, Malaysia mengakhiri saingan di kedudukan ke-6 keseluruhan dengan mengutip 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa. Ini pula persiapan skuad bola sepak bawah 22 tahun negara kesukan SEA Kemboja. Belum ada senarai akhir skuad bola sepak yang akan membawa cabaran negara. Menurut Ketua Jurulatih E.L. Larsen, barisan akhir 20 pemain hanya akan dipuktamadkan sebelum skuad negara berlepas ke Phnom Penh 2 Mei ini. 25 pemain kini menjalani latihan intensif menghadapi saingan bola sepak yang dijadual bermula 5 hingga 17 Mei ini dengan aksi kumpulan A petang tadi. 5 pemain akan digugurkan sebelum skuad negara berlepas ke Kemboja Selasa ini. Skuad terbaik, tahulah, depend on performance, depend on end of the day game performance penting. So pada masa ini apa yang kita perlu memang kita dah dapat. Only thing kita kena make sure that
performance kita konsisten. Menurut Elvarasan, latihan ketika ini berjalan lancar dan dia sememangnya berpuas hati dengan komitmen yang dipamerkan setiap pemain. Skuad Harimau Muda diundi dalam kumpulan B dan akan membuka kempen di Kemboja menentang Laos pada 3 Mei. 3 hari kemudian, ujian getir menanti untuk berdepan naib juara Thailand disusuli pertemuan menentang juara bertahan Vietnam. Malaysia mengakhiri cabaran kumpulan bertemu Singapura pada 11 Mei. Kali terakhir Harimau Muda merangkul pingat emas pada Tamasya di Indonesia 2011. Saingan bola sepak kumpulan A bermula semalam menyaksikan tuan rumah garang menewaskan Timor Leste 4-0. Kemboja yang dibimbing bekas pemain Jepun Keisuke Honda membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Cho Sin-Tee. Sejurus kemudian Sin-Tee meledak lagi untuk tuan rumah mendahului 2-0 pada babak pertama. Kemboja meneruskan penguasaan selepas rehat dan menambah gol ketiga hasil jaringan Sorotana. Berbaki 7 minit permainan, Lim Pisot melengkapkan kemenangan 4-0 Kemboja selepas menyempurnakan lorongan Rotana. Pada satu lagi perlawanan, Indonesia turut mencatat kemenangan selesa mengalahkan Filipina 3-0. Disaingi hebat, Indonesia berjaya juga membuka jaringan pada lewat babak pertama menerusi Marcelino Ferdinand. Mereka berpeluang menambah jaringan pada minit ke-61 namun Rizky Ridho gagal menyudahkan sepakan penalti. 10 minit terakhir permainan, Indonesia menggandakan asakan. Irfan Jauhari menjadikan kedudukan 2-0 minit ke-90 dan pada minit-minit akhir perlawanan Fajar Fatur Rahman memastikan kemenangan 3-0 Indonesia. Kejohanan Badminton Asia 2023 di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Beregu lelaki profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi meneruskan cabaran negara pada aksi final malam ini. Mereka bakal berdepan satu lagi halangan sukar pilihan ke-6 dari India, Satwik Sairaj, Rankireddy dan Chirag Shetty. Perlawanan separuh akhir semalam berlangsung di Dewan Tertutup Sheikh Rashid bin Hamdan, Kelab Anas. Memang laluan sukar dijangka ditempuh gandingan negara yang menentang pilihan keempat dari Jepun Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Begitupun, selepas menamatkan set pertama 21-16, keyakinan Yunsi Yi yang tampil selaku pilihan ke-8 kian menebal. Namun mereka dipaksa bekerja lebih keras apabila pasangan lawan cuba bangkit pada set kedua. Saling mengejar mata, aksi pantas kedua-dua beregu berlangsung sepanjang permainan. Kesudahannya, mereka memastikan tiket ke final apabila mengakhiri set kedua 26-24 pada perlawanan yang berlarutan 50 minit. Ini kemenangan kali kedua Yu Sin dan Yi daripada 8 pertemuan menentang beregu Jepun itu. Terdahulu, beregu campuran negara Goh Soon Huat dan Chevron Jamie Lai terkandas pada satu lagi saingan separuh akhir. Gandingan profesional itu akur kepada kehebatan pilihan pertama dari China, Zheng Shiwei dan Huang Yaqiong. Soon Huat Chevron yang diletakkan pilihan ke-8 cuba memberi tentangan, namun pasangan China yang juga juara bertahan berada dalam kelas tersendiri mengawal perlawanan. Cuma 26 minit diperlukan Shiwei dan Yaqiong untuk bertemu rakan senegara Jiang Zhenfang, Wei Yajin pada perlawanan akhir. Paparan tarikan pelancong di Xi'an, China mengakhiri buletin didik. Ia membawa pelancong merasai pengalaman ketika era dinasti Tang. Saya Norifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.